Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diberikan sedikit ruang dan peluang untuk bersama dalam sesi perkongsian ilmu, dan insya-Allah kita akan usahakan mendapat 1 jam khusus. Jadi kita punya masa 1 jam lah 9 hingga 10 pagi, dan khusus kita akan membicarakan berkaitan dengan nuzul Al-Quran, bersesuaian hari ini hari yang ke-17 Ramadan, hari nuzul Quran, yang mana negeri-negeri yang cuti umum hari ini umpamanya Penang, Perak, cuma kita saja di Kedah tak cuti sebab kita dah ambil awal Ramadan hari itu. Jadi kalau kita cuti lagi sehari hari ini, banyak cuti kita. Baik, jadi muslimin, muslimat, para pensyarah, rakan-rakan yang saya muliakan, nuzul Quran, turun Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran ayat 185 surah Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang padanya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, menerangkan petunjuk, wal furqan, dan membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi tepat 17 Ramadan Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Baik, kemudian ayat yang seterusnya yang menjelaskan Al-Quran diturunkan dalam surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi tarikhnya 17 Ramadan, dan tepat juga disebutkan malam Al-Qadar, turunnya Al-Quran ke langit dunia. Maka timbul sedikit pertanyaan, adakah malam Al-Qadar itu tidak berada pada 10 yang akhir dari Ramadan kerana turun pada 17 Ramadan? Maka ada jawapan yang disebutkan kepada kita bahawa Al-Quran turun untuk kali yang pertama secara sekaligus pada malam 17 Ramadan, pada tarikh 17 Ramadan. Dan itulah juga merupakan malam Al-Qadar pada tahun tersebut, tahun turunnya Al-Quran. Cuma setelah mendapat penjelasan daripada Nabi SAW berkaitan dengan Lailatul Qadar, selepas daripada turunnya Al-Quran, maka Nabi SAW menyebutkan bahawa Al-Qadar itu berada pada min ashril awakhir min Ramadan, berada pada 10 malam yang akhir dalam bulan Ramadan. Jadi untuk kemudian selepas daripada turunnya Al-Quran, malam Al-Qadar itu jatuh pada 10 malam yang akhir, dan khusus pula disebutkan Al-Witr, iaitu malam-malam ganjil. Jadi kita sekarang berada pada hari yang ke-17 Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak berapa hari lagi kita akan masuk 10 yang akhir dari Ramadan. Maka kita berasa perjalanan Ramadan ini begitu cepat dan pantas. Dah pun separuh Ramadan kita telah lalui, berbaki lagi 13 atau 12 hari saja lagi untuk kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Muslimin muslimat rahimakumullah, rakan-rakan pensyarah yang saya muliakan.
Baik, kembali kepada nuzul Quran. Baik. Al-Quran diturunkan untuk pertamanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab-kitab sirah umpamanya kitab sirah Ar-Rahiqil Maktum, sirah Nabawiyah li Ibn Hisham dan lain-lain kitab sirah bersepakat dalam meletakkan bahawa ayat pertama yang diturunkan surah Allahumma salli ala Muhammad Iqra tu. Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dari ayat pertama hingga ayat yang kelima. Baik. Itu ayat yang pertama atau ayat surah dan ayat yang mula-mula sekali diturunkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama mufassirin juga menjelaskan bahawa ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu berada pada ayat yang ketiga suratul Maidah. Ayat yang ketiga dari suratul Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan bagi kamu dinakum, agama bagi kamu, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah Allahumma salli ala Muhammad, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, telah kusempurnakan ke atas kamu nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha bagi kamu Islam itu sebagai agama. Maka ulama mufassirin menjelaskan ini adalah ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mafhum daripada ayat tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agama kamu. Baik muslimin hadirin yang dirahmati Allah, saya dah masukkan link kehadiran, banyak kali dah saya copy paste. Tuan-tuan dapat ke? Dan tuan-tuan boleh isi link kehadiran, kerana kita akan submit kehadiran itu kepada Nat, Cikgu Nat, untuk dimasukkan 1 jam kursus. Dan kita masih lagi menerima admit ni masuk. Sebab cikgu-cikgu yang masuk tidak menggunakan email MOE atau D5, dia tak boleh masuk terus. Dia kena admit dulu. Jadi saya dalam cakap ni duk admit lagi ya. Alhamdulillah setakat masa ni ada 44 orang. Ya, alhamdulillah. Tuan-tuan jangan lupa isi ya. Dah dapat dah kan? Link kehadiran. Kemudian sebelum terlupa link kehadiran. Kehadiran 1 jam. Kemudian nanti di penghujung ni ada tuan-tuan nak bertanya, bolehlah ya, untuk bertanya persoalan berkaitan dengan Al-Quran dan lain-lain yang saya boleh jawab, saya cuba jawablah. Kalau tak boleh jawab, kita rujuk dulu kepada tuk-tuk guru yang lebih hebat lagi. Baik, muslimin muslimat, para pensyarah yang saya kasihi sekalian. Baik, berbalik kepada Al-Quran tadi, ayat yang terakhir yang turun berada pada suratul Maidah ayat yang ketiga. Baik, jadi boleh jadi dan di sana ada yang bertanyakan kepada kita, kenapa ayat tu dia tidak susun menurut penurunannya? Kenapa kalau Al-Quran yang kita buka hari ini bermula dengan surah Fatihah, kemudian berakhir dengan surah An-Nas? Baik. Maka dalam penyusunan Al-Quran ni, penentuan surah-surah dan ditentukan ayat-ayat ini berada pada surah-surah ini, kemudian penyusunan surah-surah ini juga adalah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taufiqi illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidaklah yang memberi taufik melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyusunan yang Al-Quran yang sampai kepada kita secara mutawatir
yang lengkap yang disebut sebagai mushaf atau mushaf lengkap daripada surah Fatihah hingga surah An-Nas yang disebutkan bahawa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang turunkan az-zikr Al-Quran dan kamilah yang memelihara menjaganya. Sebab itu Al-Quran tidak mampu diubah oleh tangan-tangan manusia, tidak sama dengan kitab-kitab yang terdahulu, kitab Taurat dan juga kitab Injil. Cikgu-cikgu, para pensyarah yang saya muliakan, jadi kalau kata ada nak tanya, boleh interrupt, tak ada masalah, bolehlah. Buka mic tu tanya. Kok ada apa tu dalam kita tu cerita ni, kok ada nak selit berkaitan dengan apa penceritaan berkaitan dengan Al-Quran, cikgu-cikgu boleh apa tu selitlah tanya. Baik. Jadi penyusunan Al-Quran juga daripada Nabi SAW cuma dibukukan. Yang kita buka hari ni yang dibukukan lah kan. Yang kalau di zaman Nabi SAW ditulis pada pelepah-pelepah tamat, sudah pun ditulis pada pelepah-pelepah tamat dan disusun, cuma tidak dibukukan lagi. Pada zaman Sayyidina Uthman Ibn Affan barulah Al-Quran itu dibukukan. Baik. Dan juga Al-Quran yang kita baca hari ini, alhamdulillah, dengan kita nak sebut penambahbaikan terhadap penulisan Al-Quran, memudahkan kita membaca Al-Quran. Ya, kalau tak silap yang paling paling latest, paling mudah dalam kita nak baca ni pen Al-Quran yang ada pen tu, kan? Saya ada beli satu dulu, tapi pennya hilang, tak boleh baca lah. Bukan tak boleh baca, pada pen tu dia ada speaker dia, kemudian kita tekan kepada surah. Kita nak syekh ni baca, ada berapa syekh lah boleh baca, syekh apa tu, qari yang hebat lah. Syekh baca, imam-imam masyhur, Imam Abdul Rahman Sudais, Sa'ad Sa'id Al-Ghamidi, imam masyhur. Kita tekan surah Fatihah, kita tekan imam mana, tekan surah Fatihah, imam tu baca. Jadi mudah sangat kita dengar ikut, tu paling mudah sekali. Dan kemudian ada warna-warna menurut hukum-hukum tajwid, semua itu adalah ke arah penambahbaikan, ke arah memudahkan kita membaca Al-Quran. Dan jangan pula kita sebut bahawa itu adalah satu perkara yang baharu yang tidak ada di zaman Nabi, maka boleh kita katakan itu bid'ah dah. Ya. Kerana bid'ah ini adalah perkara yang diada-adakan, perkara baharu yang diada-adakan, yang tidak disebutkan oleh Nabi SAW, tidak diajarkan oleh Nabi. Umpama kita beri mudah, kita nak sebut contoh yang mudah, bid'ah ini khusus dalam bab ibadah lah. Bid'ah ini bid'ah yang kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu dalam neraka. Baik, bid'ah ini, bid'ah yang sesat ini iaitulah yang disebutkan bid'ah dalalah, bid'ah dari sudut ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Akan tetapi kalau sekiranya ibadah itu ibadah yang bersifat umum, ya, yang sampai kepada kita hari ni, wirid selepas sembahyang bid'ah, doa lepas sembahyang bid'ah, Allahumma salli ala sayyidina, doa awal tahun akhir tahun bid'ah, yasin malam nisfu Sya'ban bid'ah, lagi apa lagi, tahlil bid'ah, lagi yasin malam Jumaat bid'ah. Maka bila demikian, banyaklah perkara bid'ah yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kan? Umpamanya kalau kita nak sebut segala apa yang Nabi tak buat tu bid'ah, maka bacaan doa awal pada majlis rasmi pun bid'ah. Yasin yang kita baca untuk pelajar kita nak masuk periksa pun bid'ah. Sedangkan keseluruhan sekolah-sekolah yang ada peperiksaan awam, PT3, SPM, sebelum pelajar-pelajar menduduki peperiksaan tersebut, jawatan kuasa pendidikan Islam lah kan, panitia pendidikan Islam akan mengajukan
majlis bacaan Yasin. Semua. Kalaulah sekiranya itu dikatakan bahawa setiap sesuatu itu yang Nabi tak buat bid'ah, maka banyak perkara dalam kehidupan kita ni semua bid'ah belaka. Yang mana Nabi tak buat. Ya, kerana itu dalam urusan agama lah. Ya, kita jawab tadi pada perkara ibadah yang bersifat umum. Maka kita tidak boleh kodkan atau hukumkan, kita katakan orang tu ni bid'ah, ni bid'ah. Selagi mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibadah itu ibadah yang bersifat umum. Kita sebut ibadah yang bersifat umum, pertama zikrullah, zikir. Yang kedua solawat. Yang ketiga doa. Yang keempat baca Quran. Lagi dalam perkara ni lah, lingkungan ruang lingkup yang ni. Zikir. Apa pun lafaz zikrullah sebagai tanda kita mengasihi Allah, maka ia dikira sebagai zikir hatta sebut Allah, Allah, Allah. Kan ada isu dulu, ada seorang ustaz ni sebut Allah, Allah, Allah ni bukan zikir. Sebab kita tidak ikat dengan sifat kesempurnaan Allah, umpamanya subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar. Maka dia kata Allah, Allah ni bukan zikir lagi. Maka kita jawab Allah, Allah ni pun sebenarnya sudah pun dikira zikir. Kerana kita sebut Allah, Allah sebagai tanda kita ingat kepada Allah. Cuma bila ditanya kepada kita mana lebih utama? Sebut Allah, Allah atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka pasti kita akan jawab subhanallah lebih utama daripada Allah, Allah. Kerana kita ikat dengan sifat kesempurnaan, sifat kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak menafikan Allah, Allah, Allah itu bukan zikir, kita tak ada hak untuk nak menghukumnya. Kerana apa? Kerana dalam perkara menentukan terima, mendapat ganjaran pahala pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh nak claim kata oh ni bukan zikir, ya ni bid'ah, ya. Melainkan jelas perkara itu adalah perkara bid'ah yang diada-adakan dalam urusan agama. Umpamanya kita beri contoh, dalam bulan Ramadan kita ada solat sunat tarawih selepas daripada solat fardu isyak. Jadi tarawih tu kita ada buat sama ada 8 atau 20 rakaat. Yang ni pun masih lagi ada yang di masjid surau ada yang duduk bergaduh ni. Kenapa buat 20, kenapa buat 8 kan? Maka di sana masing-masing lah tertentu kepada jawatan kuasa surau masjid masing-masing. Cuma di masjid kalau tak silap turun arahan daripada jawatan kuasa fatwa negeri untuk mengadakan solat tarawih 20 rakaat. Jadi masjid kena aku. Baik. Duk bertikai 8-20. Sebenarnya ada riwayat yang lain yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tarawihnya banyak lagi bilangan rakaatnya, iaitu 36 rakaat. Kita tak pernah dengar gaduh antara 8, 20, 36. Kita dengar 8 dengan 20 sebab dalam masyarakat kita sembahyang tarawih 8-20 saja. Rupanya ada lagi yang banyak, 36 rakaat. Iaitu pada zaman Imam Malik rahimahullah di Madinatul Munawwarah. Solat 36 rakaat. Masya Allah, tabarakallah, banyak sungguh. Kita 20 pun berasa lengah lutut dah. Walaupun imam baca tak panjang mana. Kan? Tapi berasa lengah lutut dah. Kalau 36, tak tahulah. Tapi kena mujahadah tu. Ya, mujahadah dalam bulan Ramadan ni khususnya. Dia jadi tidak menjadi halangan. Kerana semangat, azam, kesungguhan tak jadi halangan. So itu Imam Syafi'i rahimahullah baca Quran, khatam Quran dalam bulan Ramadan 60 kali. Masya Allah, tabarakallah, 60 kali tuan-puan. Kita sekali khatam dalam Ramadan pun, ya alhamdulillah dapatlah. And sekali pun kita berasa sejuzuk sehari ni berasa macam berat sikit, beban, payah. Akan tetapi dengan mujahadah, dengan kesungguhan, semangat, keazaman ni tidak mustahil. Apa pun boleh kita buat dengan semangat yang kata mujahadah ni semangat jihad lah tu. Kesungguhan dan semangat keinginan yang tinggi untuk nak buat sesuatu dengan izin Allah,
kesungguhan yang kita buat selain dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa pun boleh kita buat dalam kehidupan kita walaupun di sana kita nampak pelik. Umpamanya tadi Imam Syafi'i khatam Quran dalam sebulan Ramadan 60 kali. Kita fikir sekali, pelik. 60 kali khatam, masa mana dia baca? Kan? Kerana kita baca pun sejuzuk sehari pun kita berasa, aku ni masa aku nak ambil sejuzuk ni, kita kata sejam umpamanya. Kalau 2 kali khatam sejam, apa tu baru sekali khatam sejam sejuzuk. Baik, maka tu kita ambil fikir pada keadaan diri kita. Ya, kerana kita boleh jadi kita baca sejam juzuk. Kalau orang yang hafizul Quran, dia boleh baca dengan bacaan yang laju 10 minit, 15 minit dah dapat dah sejuzuk dengan bacaan yang laju. Bacaan yang laju ni kalau kita belajar hukum tajwid, dia ada 4 tingkatan bacaan. Bermula dengan tahqiq. Tahqiq ini khusus kepada guru dengan murid nak mengajar. Bila tahqiq ni dia akan baca satu kalimah. Contohnya Bismillah. Kemudian anak murid kita ikut Bismillah contoh. Ar-Rahman. Tu tahqiq, nak sebut satu-satu, nak jelas satu-satu. Kemudian seterusnya tartil. Ini bacaan yang terbaik. Bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bacaan tartil ni kalau kita baca dalam sembahyang, dia jadi lanjut sikitlah, ya. Boleh jadi makmum kata, oh panjang imam baca, kan. Wahai kita baca pendek dah, tapi kena bacaan tartil. Tartil ni bacaan dengan mengambil kepahaman serta menghayati ayat yang dibaca. Mesti mau kena bacaan yang elok lah, kan. Bacaan yang terbaik dan dia punya tempo bacaan pun panjang lah sikit. Kemudian yang seterusnya tadwir. Yang ini tadwir bacaan kebiasaan imam-imam dalam solat. Dan lebih laju lagi yang disebut sebagai bacaan hadar. Hadar ni laju, tidak digalakkan dibaca dalam solat, hanya bacaan untuk murajaah, nak mengulang. Ya, kalau yang hafaz Quran nak mengulang tu bacaan hadar. Jadi bacaan hadar ni 15 minit boleh dapat dah sejuzuk, kan. Dan Allahumma salli ala Muhammad, orang yang hafaz Quran ni dah bermain di bibir. Jadi sejuzuk tu dah menjadi kebiasaan. Jadi betul lah kita kata tadi, kerana kita fikir pada keadaan diri kita, macam mana Imam Syafi'i dua kali khatam sehari, kan. Boleh saja dengan, kerana Imam Syafi'i orang Arab, kemudian dia hafal Quran, dia berjalan ke mana dia boleh baca Quran. Kita nak berjalan ke mana tak boleh baca Quran, pasal kita tak ingat, kan. Kita bawa kereta tak boleh baca Quran, melainkan kita boleh baca Quran bila kita buka Quran saja kita boleh baca Quran. Tu. Kalau Imam Syafi'i dia berjalan mana? Bermain di bibir, kan. Duduk sepanjang hari dia baca Quran, baca. Kemudian dengan kita sebutkan ialah murajaah, mengulang ni, orang yang sentiasa selalu baca Quran ni, maka bermain di bibir dan bacaan dia jadi cepat, kan. Cepat tapi masih menjaga hukum tajwid. Baik. Jadi bila kehendak yang disebut mujahadah, keazaman, dan dengan mujahadah maka suatu perkara yang kita rasa pelik tetapi tidak mustahil bila mana Allah berkehendak dalam memberikan. Walaupun boleh jadi kita fikir logik pun pelik sungguh. Betul. Maka ia juga tidak mustahil kerana ia dikira sebagai satu perkara pelik yang berlaku dalam kehidupan ni. Dia ada Muhammad 5, kan. Iaitu kepada para anbiya dan mursalin disebut irhas sebelum kerasulan dan mukjizat selepas kerasulan 2. Kemudian para awliya Allah salihin, para wali Allah orang soleh disebut karamah. Hak inilah kita nak sebut. Walaupun kita fikir 2-3 hari fikir tak dapat, kita kata ini memang pelik sungguh, mustahil kita kata tak boleh buat, tapi dia boleh buat, maka kita kirakan dia sebagai karamah kepada hamba Allah tersebut. Ialah kadang kita ada yang Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai karamah ni, Allah panjangkan masa.
panjangkan masa, sebenarnya masa 24 hours, 24 jam je sehari semua orang. Cuma masa dirasakan kepada dia tu berasa panjang. Dan dengan masa yang berasa panjang tadi tu macam-macam perkara ibadah yang dia dapat lakukan. Khususnya dalam setiap hari. Ya, kalau dalam bulan Ramadan ni ialah setiap hari dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Muslimin muslimat rahimakumullah, ya, para pensyarah yang saya hormati sekalian. Baik, berbalik kepada Al-Quran tadi, di mana ya kita berhenti tadi penyusunan Al-Quran, kemudian dibukukan Al-Quran ya, di zaman Sayyidina Uthman bin Affan yang Al-Quran itu yang kita baca dari Fatihah hingga An-Nas. Begitulah susunan dia yang telah disusunkan ataupun telah ditentukan. Ya, di sini letaknya, di sini ayat ini, walaupun ayat itu tidak sama dalam contohnya surah Al-Alaq, ayat 1 hingga 5 itu sahaja yang turun pada penurunan wahyu pertama. Kemudian ayat-ayat lain itu selepas-lepasnya, ayat yang selepasnya itu pada masa-masa yang lain pula. Jadi dalam menyusunkan ayat ini, letak ni ayat ni 1 hingga 5, kemudian 5 hingga 10, apa semua ini adalah datang daripada Nabi SAW. Baik, berbalik kepada lupa tadi, perkara bid'ah tadi. Jadi tarawih tadi kita sebutkan dalam bulan Ramadan. Jadi kita berasa, aku ni tak puas lagi sembahyang tarawih bulan Ramadan, habis dah Ramadan, kita kata masuk Syawal ni, aku nak tarawih lagi lah dalam bulan Syawal. Ni baru kata bid'ah. Sebab tarawih ni hanya bulan Ramadan sajalah. Cuma solat malam ni, qiyam ni berlaku setiap malam lah, tahajud, solat-solat malam di sepertiga malam tu tiap-tiap malam ada. Cuma tarawih sajalah, solat sunat tarawih, kerana Nabi ajar tarawih ni dalam bulan Ramadan saja, selepas daripada Isyak ni dalam bulan Ramadan. Ya, yang Nabi ajar hanya 8 rakaat saja secara berjamaah. Sebab itu masih lagi berlaku khilaf sampai ke hari ni. Ya, berjamaah di Masjid Surau ni 8 ke 20. Ya. Kalau yang betul-betul kata apa yang Nabi tak buat ni, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi tak buat ni, kita tak boleh buat. Bila Nabi tak buat, kita buat, itu bid'ah. Jadi yang 8, Nabi buat 8 di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, 8 rakaat. Kemudian mana pula datang 20 rakaat ni? 20 rakaat ini pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar di zamannya melihat kaum muslimin, umat Islam di zamannya tidak mampu berdiri lama untuk solat malam ni, solat tarawih. Ya, kerana Nabi 8 rakaat dengan bacaan yang panjang. 2 muka setengah, lebih kurang 3 muka. Kalau kita baca macam tu rasa semalam saja kot kita ikut imam tu, esoknya kita lari dah lah, sebab semuka pun kita rasa panjang dah. Kalau 2 muka surat ni lagi panjang lah. Jadi zaman Sayyidina Umar melihat umat Islam di zamannya tu tidak mampu, ni kita sebut dari sudut iman lah. Iman para sahabat di zaman Nabi, Masya Allah, Tabarakallah, berdiri sejam pun untuk Allahumma salli ala Muhammad, solat malam, berdiri untuk 1 rakaat sejam pun tidak menjadi halangan kepada para sahabat. Cuma di zaman kita lagi lah, zaman kita ni akhir zaman kan. Zaman kita kalau baca panjang banyak perkara yang akan menimbulkan keburukan. Satu, mendatangkan fitnah, apa ni baca panjang sangat, orang belakang ni macam-macam, bukan boleh ikut, sakit lutut ke apa semua. Jadi macam-macam timbul masalah. Jadi kita sebut tadi zaman Sayyidina Umar 20 rakaat dan dikurangkan pada bacaan, dipendekkan pada bacaan. Yang 36 yang kita sebut tadi pada masa Imam Malik rahimahullah di Madinah. Imam Malik melihat kaum muslimin di Makkah Al-Mukarramah, selepas 4 yang kata tarawih ini sembahyang rehat ni, dengan tarawih ni sebenarnya kita merehatkan diri kita. Ya, rehat bagaimana? Selepas maghrib, masuk maghrib kan kita buka puasa. Bila kita buka puasa ni kita makan ni, macam-macam dah kita makan. Kan? Jadi selepas Isyak ni kita sembahyang. Maka dengan sembahyang tu, sembahyang ni kita nak sebut bahasa sebenarnya tak cantik jugalah, tapi kita nak nak quote kan, ia adalah sebagai exercise lah. Satu
apa tu, senaman sebenarnya, senaman yang berpahala kan. Kita boleh duk istiqamah, duk bersenam apalah senaman kita hak yang duk main yoga ke apa semua, senaman-senaman hak dia duk istiqamah boleh buat. Tapi alangkah cantiknya senaman yang diajarkan oleh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni kita buat lagi banyak, sebenarnya lagi bagus untuk kesihatan. Jadi kita, dan ada kajian mengatakan bahawa apa sujud itu, ketika sujud itu mengalir darah di kepala kan. Dia bersambung ke macam mana kita pun lupa dia punya. Cuma ada kelebihan pada sistem ni otak kita tu kan. Tu. Maka semuanya ada kelebihan. Bila mana dikaji terhadap apa yang diajarkan dalam Islam ni, semuanya akan bertemu dengan kelebihan dan kebaikan terhadap diri kita. Ya, umpamanya puasa sendiri ni pun juga adalah untuk memberikan kesihatan kepada kita, kerana kita merehatkan organ dalam ni. Kalau bukan bulan Ramadan ni, kita dah makan berapa kali dah ni masa ni? Boleh jadi 2 kali dah. Sarapan tadi ni, kemudian rehat makan pula. Jadi banyak kali tu. Tapi bulan Ramadan kita merehatkan sistem apa tu pencernaan dalam tubuh badan kita. Baik, kembali kepada yang tadi tarawih tadi ya. Imam Malik rahimahullah melihat kaum muslimin di Makkah selepas 4 rehat 4 tawaf. 7 kali pusingan. Lepas tawaf sambung pula 4. Tawaf pula sambung 4 sampai dah 20 rakaat. Jadi kita boleh bayang tu masanya sangat panjang lah dengan tawaf lagi. Baik. Maka Imam Malik di Madinah melihat kaum muslimin di Makkah ni boleh tawaf kan. Tambah 4 tawaf, tambah 4 tawaf. Maka Imam Malik di Madinah lepas 4 tawaf di Makkah Al-Mukarramah, maka Imam Malik tambah 4 pula lagi. Lepas 4, lepas 4, jadi selang antara 4 tu ada 4 kali. Jadi 16 rakaat. Itulah jadi 36 rakaat. Baik. Maka dalam perkara ini, kalau hamba Allah mengatakan bahawa wirid lepas sembahyang bid'ah doa, lepas sembahyang bid'ah doa, akhir tahun bid'ah awal tahun, dan segala amal soleh yang bersifat umum ni semua bid'ah, maka ini juga merupakan bid'ah. Kerana Nabi tak ajar 20 rakaat dan juga 36 rakaat. Baik. Maka kita tutup isu bid'ah ini dengan kita ambil jalan selamat, iaitulah segala amal soleh yang bersifat umum. Walaupun Nabi tidak tidak ajar atau tidak buat, kita buat kan. Maka ia tidak menjadi kesalahan, kerana dalil umumnya ibadah yang umum tu jelas melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya kalau zikir, fazkurullaha zikran katsira, maka sebutlah, ingatlah Allah dengan sebutan yang banyak. Jadi kita isi lepas sembahyang lepas solat. Kemudian doa pun samalah. Ayat dari 186 surah Baqarah. Allah sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu ya Muhammad anni tentangku, fa inni qarib, maka katakan kepada mereka bahawa Aku dekat. Ujibu da'wah, Aku menjawab dakwah, seruan, doa, permohonan. Ujibu da'watad da'i, orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia berdoa. Ni lafaz ni kira cantik. Ujibu da'watad da'i idza da'an. 3 kalimah yang menggunakan yang asal perkataan, asal kalimah yang sama. Dakwah, ad-da'i, da'an. Menggambarkan bahawa ayat ini menjelaskan masa-masa mana pun hamba berdoa, hari mana, masa mana, doa apa pun, selagi doa itu doa yang baiklah, maka uji dakwah Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan. Maka tidak timbullah doa akhir tahun, doa awal tahun itu bid'ah. Karena ayat ini adalah sebagai umumnya segala doa boleh dipanjatkan oleh hamba. Maka datang pula pertanyaan, kerana doa ni ditentukan di hujung tahun Hijri dan awal tahun Hijri. Kemudian ada dia punya teks doa tertentu kita kena baca.
Baik. Sebenarnya itu adalah satu kita sebutkan nak memudahkan kita lah kan. Bila disusun ni doa kan, maka cantiklah kita bacalah. Dan tidak menjadi masalah untuk kita nak baca doa apapun doa-doa yang lain. Maka dalam perkara tersebut kita tidak menetapkan bahawa wajib, melainkan dia akan perkara ibadah umum boleh jadi bid'ah sekira mana kita letak dia menjadi hukum dia wajib. Baru jadi bid'ah, sebab dalam perkara wajib ini mesti ada dalil daripada Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang mewajibkan suatu perkara tersebut atau ibadah atau amalan tersebut. Jadi kalau nak baca wirid lepas sembahyang, bacalah. Nak baca doa lepas sembahyang, bacalah. Nak baca doa akhir tahun, bacalah. Doa awal tahun, bacalah. Nak baca Yasin 3 kali malam Jumaat, malam nisfu Sya'ban, bacalah. Nak baca Yasin malam Jumaat, bacalah. Tidak menjadi kesalahan kerana semuanya adalah amal soleh belaka yang berupa ibadah yang umum. Cuma mutakhir ni begitulah. Ya, kalau dulu-dulu ni apa tu zaman mak ayah tok nenek kita dulu, yang ni tidak timbul masalah ni. Tahlilnya apa semua. Cuma hak mutakhir ni kerana apa? Kerana bukan salah apa tu dari sudut belajar apa di luar negara apa semua, cuma yang kita sebut satu kebiasaan adat, perkara adat itu yang berlaku dalam masyarakat selagi mana tidak bertentangan dengan masyarakat, tidak bertentangan dengan syariat, maka ia dibenarkan. Baik, yang kita sebut tadi itu kerana ialah belajar di mana tempat belajar, kemudian dengan belajar tadi ni perkara ni tidak berlaku di sana. Jadi bila balik ke sini, maka tengok ni tahlil tak ada, ni tak ada. Maka bila mikir tahu ni tak boleh. Bila tak ada ni bid'ah dan sebagainya. Baik. Maka di sana sepatutnya dalam perkara khilaf kena berlapang dada, kita pun tidak meletakkan salah orang yang nak selepas salam dia nak bangun, dia tak mau wirid, dia tak mau doa, dia tak mau doa akhir tahun, doa tahun, dia tak mau baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban, baca Yasin malam Jumaat dan sebagainya. Kita tidak meletakkan kesalahan kepada dia dan kita tidak hukum kata apa ni tak baca, ni tak baca, tak ada. Kerana ia adalah perkara pilihan kita. Pilihan kita masuk, kita kata nak buatlah, maka bila buat dapatlah pahala. Kalau baca Yasin dapat pahala baca Yasin 83 ayat baca. Dalam ayat tu kerana baca Quran dihitung pahalanya menurut kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, huruf-huruf yang dibaca. Baik, kembali kepada Al-Quran yang kita sebutkan tadi. Al-Quran mengandungi 114 surah. Terhimpun padanya 30 juzu dan terkandung dalamnya 6,236 ayat. Ulama masih lagi mengkaji masih ada hitungan pada kalimahnya berapa, Sayyidina Muhammad masih ada lagi yang baru masuk. Kemudian hurufnya berapa, cuma kita tak ingat dah banyak ribu, ratus ribu. Kalau huruf ni berapa ratus ribu lah, cuma setakat ayat je lah kan. Setakat ayat tu kita ingat tu adalah kerana ayat ni maklumlah kepada kita, surah ni banyak ni ayat dia, surah ni banyak ni ayat dia, ya. Dan kajian pada Quran ni macam-macam lah, berapa kalimah Allah yang ada dalam Quran pun dikira-kira. Itu adalah satu usaha yang baiklah dalam nak mengkaji kepada Al-Quran, ya, kitab panduan kepada kita. Baik, bila kita sebut tadi Al-Quran akrab dengan Ramadan, maka di sana timbul pertanyaan ni, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ramadan, Quran, mana yang mulia? Ramadan dengan Quran tu mana yang mulia lah, maksudnya Allahumma salli ala Muhammad. Benarlah kalau kita nak sebut penentuan kemuliaan tu tak boleh lah, sebab Al-Quran adalah kalamullah. Maka di sana adalah Al-Quran itu yang dia punya kaedah, konsep dia, Al-Quran itu yang memuliakan bulan Ramadan. Tu. Demikian juga malam Al-Qadar. Ya.
yang Allah sebut dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Maka berkait dengan Quran, mulialah Allahumma salli ala Muhammad. Malam Al-Qadar, kelebihan dia khairum min alfi syahr. Kemudian turun dalam bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi dimuliakan dia sayyidus syuhur, penghulu bagi sekalian bulan. Dalam 12 bulan Ramadan lah. Ramadan penghulu. Kemudian dalam 12 bulan Ramadan saja yang Allah sebut dalam Al-Quran. Bulan-bulan lain tak sebut. Kalau tuan-puan cari belek Quran daripada muka surat pertama ke muka surat yang terakhir 632 kah muka surat tu, cari bulan lain Muharram jumpa tak, sampailah Zulhijjah tak ada, Ramadan saja yang Allah sebut, dan sekali saja iaitu pada ayat 185 surah Al-Baqarah. Baik, jadi apa tadi surah tadi ni sekali disebut Ramadan, memuliakan Ramadan, dan Ramadan itu diangkat sayyidus syuhur. Kemudian Al-Quran turun kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai memuliakan, ya, sebagai tanda kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya'i wal mursalin, dan kemuliaan kelebihan Al-Quran itu juga menjadi mukjizat agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ya, daripada Quran ni banyaklah ya kita yang menjadi keutamaannya adalah Al-Quran itu kita jadikan sebagai panduan dan petunjuk kepada kita, makna kita baca dan faham. Setidak-tidaknya kalau kita tak mampu nak baca dan faham keseluruhan 6236 ayat, kita setidak-tidaknya kita baca tilawah, kita baca. Ya, dalam bulan Ramadan kan kita baca. Maka itu adalah juga satu kebaikan walaupun kita di sana tidak mengambil kepahaman. Cuma kita dikira beribadah dah mendapat pahala, ganjaran pahala ibadah dalam baca Quran, dan besarlah ganjaran pahala baca Quran ni kerana dinilai bukan pada ayat, juga tidak dinilai bukan pada kalimah, tetapi dinilai pada huruf, setiap huruf. Dan kita baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Dia dapat ada 2 huruf yang Nabi sebut, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Quran maka diberi satu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan itu digandakan 10 kali ganda. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi satu huruf kita mendapat pahala 10 pahala. 10 ganjaran pahala. Jadi gaya kita baca tadi Yasin 2 huruf, 20 dah pahala, masya-Allah. Tapi janganlah pula kita berasa dengan kita ambil faham kepada kelebihan fadilah pahala baca Quran ni kita berasa berpada, kan? Nanti jadi macam ni lah, kan? Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Sadaqallahul azim. Cukup dah 20 dah. Janganlah begitu, kerana fadilah ni adalah untuk beri rangsangan dan semangat kepada kita untuk memperbanyakkan, bukan makin mengurangkan. Bukan mengurangkan bacaan, sikit je baca kita berasa cukup dah. Sebab dalam fadilah ini kita bukan disuruh untuk mengira ganjaran pahala. Dalam perkara-perkara fadilah ini adalah untuk memberikan semangat, motivasi kepada kita untuk memperbanyakkan amal soleh. Kerana kira ni kita kira tak tepat dah, kompon tak tepat. Boleh jadi kita berasa kita dapat, tetapi tak dapat. Kerana ada perasaan ria, nak menunjuk. Contoh, ada perasaan besar diri. Kita baca ni boleh jadi bacaan kita sedap, kita berasa bangga dengan bacaan kita.
tak ada apalah sia-sia wal iazubillah. Jadi dalam perkara pahala ni adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, kita serah kepada Allah. Cuma kita ikhtiar saja dalam memperbanyakkan amal soleh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik. Dalam kita yang menjadi keutamaan memahami ayat Al-Quran itu. Cuma dia ada kesinambungan, baca, faham, amal. Baik, dalam membaca kita mesti belajar membaca Al-Quran. Maka itu ada hukum tajwid. Ilmu tajwid, ya. Di zaman Nabi ilmu tajwid tak ada. Ni kita kalau kita nak nak menafikan hujah daripada yang kata bid'ah ni, maka ini semua ni kalau kata hak lain semua ni bid'ah, maka ilmu tajwid juga bid'ah, kerana zaman Nabi tak ada lagi ilmu tajwid. Ilmu tajwid ni timbul selepas mana Islam tersebar ke seluruh dunia. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila tersebarkan, maka kerana Al-Quran ni bahasa Arab, merupakan bahasa orang Arab. Jadi bila Islam dalam kalangan bahasa Arab tu tak perlu lagi guna tajwid. Mak jaiz, munfasih, mak wajib mutasih, mak lazim, harfi mustaqal, ikhfa hakiki, izhar halki, ikhfa syafawi, semua orang Arab tak tahu pun tak apa, kan? Kerana dalam Al-Quran ini membaca dengan tajwid. Kalau kita baca, bacaan kita tajwid molek dah. Yang dengung pun dengung dah. Yang panjang-panjang cukup molek dah. Mari tanya kita ni hukum apa? Tak tahu. Ni hukum apa? Tak tahu. Tapi bacaan kita betul, maka dah memadai kepada kita. Kerana yang menjadi keutamaannya membaca dengan betul. Cuma dengan ilmu tajwid itu memudahkan kita nak mengenal pasti, yang ni dengung. Ikhfa hakiki, numati bertemu dengan qaf, ikhfa hakiki, maka dengung. Dengan kita belajar ilmu tajwid tu, baik itu disebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Maka semua segala perkara itu, sesuatu perkara ini menyempurnakan sesuatu perkara yang wajib, maka perkara yang ini menjadikan wajib. Jadi kalau kita nak boleh baca dengan betul, tidak boleh tidak melainkan dengan belajar ilmu tajwid, maka belajar ilmu tajwid itu juga menjadi hukumnya wajib. Tapi kalau kita baca dengan bertajwid tanpa tahu hukum tajwid, maka sudah pun memadai kepada kita. Baik. Dan di samping itu dalam Al-Quran ini, Allahumma salli ala Muhammad, kelebihan-kelebihan yang disebutkan sebagai mukjizat Nabi SAW, kelebihan daripada Al-Quran ini merupakan yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai syifa wa rahmatul lil mu'minin, sebagai penawar, sebagai ubat, penyembuhan, ya. Baik dia yang khususnya rohani lah, hak dalaman di kita, emosi, perasaan, ketenangan, apa semua tu daripada Quran lah. Ya, Quran ini yang akan memberikan ketenangan. Kalau rasa resah gelisah, maka kita mendekatkan Al-Quran, baca Al-Quran, ya, dan kita ambil kepahaman, ya, daripada Quran, insya-Allah akan memberikan ketenangan hati yang resah gelisah. Baik. Satu itu syifa, penyembuhan kepada rohani, yang hati kita. Kemudian juga kepada fizikal, kerana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ayat Al-Quran, dan Allah sebut tadi syifa'un wa rahmatul lil mu'minin, menyembuh pada penyakit daripada kalangan orang yang beriman. Baik. Jadi sebab itu dia ayat ni, ya, kalau dari sudut perubatan Islam, ya, ditentukan kepada ayat ni untuk sakit ni, ayat ni sakit ni, ayat ni sakit ni, ayat ni. Maka kerana melalui yang disebut tadilah kajian ilmiah sesuai dengan ayat ni adalah sesuai dengan ayat ni. Maka itu adalah satu jalan untuk memperlihatkan lagi ataupun kita menampakkan lagi kemukjizatan Al-Quran itu. Dan Nabi pun sebut dengan bacaan Fatihah itu, dibacakan Fatihah, ya, sebagai syifa, nak menyembuhkan. Itu secara umumlah Fatihah. Kerana pada Fatihah itu sendiri kelebihan tu, ya, Ummul Kitab, Ummul Quran, surah Al-Fatihah, Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Baik. Dan saya beberapa minit lagi ada nak
kita buka sedikit ruang, aku ada nak bertanyakan apa-apa persoalan. Kita buka sedikit ruang sebelum saya nak share sikit kajian berkaitan dengan Al-Quran ni yang dilakukan oleh seorang pemuda Indonesia. Tapi menariknya nanti kita akan kongsi. Ada nak tanya ke? Ada soalan? Kita ni pukul 10 ya, sebab nanti saya pukul 10 ada mesyuarat dengan PPU. Ya, Cikgu Maznah dengan PPU. Jadi sampai pukul 10 saja. Ada Allah SWT, ada soalan kah? Perkongsian ke aku ada nak tambah? Kalau ada dalam ni Ustaz Rahim ke aku ada nak tambah? Ustazah nak tambah? Boleh jadi ada kesilapan fakta dan sebagainya. Ustaz Rahim atau Ustazah nak tambah, nak perbetulkan. Baik, jadi kalau tak ada, saya nak berkongsi sedikit apa yang kajian daripada Indonesia tu, dia panggil apa nak sebut apa ya, garpu tala, dia punya istilah Indonesia lah. Baik, kita sebut dia punya cara dia. Ya, yang ni tuan-puan boleh try buat lah. Ya, dan saya pun telah try buat beberapa kali dan juga kepada beberapa hamba Allah yang minta untuk buat. Jadi kita try buat seperti yang diajarkan, yang dikaji ni. Mudah saja, iaitu bila kita dirundung masalah, kita ada apa masalah kan, maka apa jalan keluar yang kita nak keluar dari masalah kita, maka dia ajar kepada kita, memanglah bila ada masalah, yang utama pertama sekali kita bermunajat kepada Allah, mohon kepada Allah. Maka yang cantiknya kerana dia berkait dengan Quran. Maka dia kata kita bermunajat kepada Allah, apa pun masalah, sakit ke, apalah ya, dalam kehidupan kita ni kan macam-macam masalah hidup kita. Jadi kita kembali kepada Allah. Kemudian cantiknya kita solat sunat hajat 2 rakaat, mintalah kepada Allah. Kemudian selesai solat hajat ni, okey, kita pegang Quran, dan apa hajat yang kita nak. Ya, masalah, kalau kita ada masalah, apa masalah yang kita nak keluar. Kalau hajat yang kita nak, apa hajat yang kita nak tu. Ya, kalau boleh jadi, minta maaf lah kot, sebagai contoh lah kan, kita dalam proses nak mencari pasangan kan, tak dapat lagi, tak jumpa lagi, contohlah kan. Ada kawan-kawan kita ya, maka tu contoh. Jadi kita minta hajat, ya Allah, engkau berikanlah kepadaku pasanganku yang soleh-solehah, penyejuk mata, ya, pemberi ketenangan dalam hidupku, contoh. Jadi itu doa lah kalau hajat tadi, nak dapat pasangan, kalau dapat pasangan, atau nak dapat anak, jangan dapat anak, baik. Maka Al-Quran tadi tu kita minta kepada Allah dengan permintaan yang sebenar-benarnya, pengharapan yang sesungguh-sungguhnya. Jadi disebut ni kajian dia lah. Kemudian Quran depan kita ni, jadi kita minta kepada Allah, tunjukkanlah kepadaku ayat untuk aku nak amalkan dia. Supaya apa? Supaya menjadi wasilah hajat yang aku mohonkan ini diperkenankan lah, mudah diperkenankan. Jadi kita buka, kemudian tengok ayat mana yang kita tengok. Ayat pertama yang kita tengok. Tengok ayat mana? Contoh kita kata surah Toha ayat 28 contoh. Kita tengok ayat tu. Baik. Maka kita baca ayat tu. Ini mana kita buka Quran ni, buka ayat Quran yang sekali dengan terjemahan. Ada 6 minit lagi kisah. Quran yang ada terjemahan. Karena kita buka, kita nak tengok ayat tu dan kita nak ambil terjemahan dia. Apa maksud ayat yang kita dapat tadi. Baik. Maka kalau sekiranya ayat yang kita dapat tu ayat yang negatif, ya. Ayat negatif ni maksud ayat yang berupa azab, siksaan-siksaan ya kepada orang kafir apa semua ni kan. Contohnya ayat innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ayat 6 surah Baqarah. Kita tengok ayat tu contoh. Baik. Maka bila kita tengok ayat negatif, maka kita turun kepada ayat yang selepasnya. Sehinggalah ayat positif.
positif ni ayat yang nikmat, ayat ganjaran, pahala. Ya, karena dalam kita nak nak keluar dari masalah tak, maka kita nak kepada yang positif. Ya, kalau hari tu pun sharing daripada yang bin Islam pun kan positifkan diri. Ya, betul lah. Memang kita kena positif. Karena bila kita fikiran kita negatif, maka betul lah. Semua kita kata ni aku tak boleh buat. Memang tak boleh buat. Kan? Kita kena positif dulu, aku boleh buat. Maka kita akan ada usaha nak buat. Itu pentingnya berfikiran positif. Jadi ayat tadi tu tengok, kalau kita buka tengok ayat tu, ayat positif dah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita ambil ayat tu, kita amal. Baca, ulang baca. Kalau kita ada masalah apa, susah nak tidur malam macam tu. Kan? Susah nak tidur, lena, payah nak lena. Jadi semua kita buat. Kemudian kerana kita banyak lena kan, semasa kita nak lena tu kita baca ayat yang kita dapat tu, ulang baca, insya-Allah taala Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita. Kalau kita nak lena tu mudahlah lena, insya-Allah dengan izin Allah. Kerana kita berpandukan Al-Quran. Walaupun kajian ini nampak okey, ada baru masuk ni. 3-4 minit ni, tak apalah. Walaupun kita walaupun kita nampak okey cantik, tapi ada juga yang kita sebutkan berfikiran negatif. Apa ni macam ni? Kenapa duk kira nak tuju tala, nak tala kira tala kan, dia kata gerpu tala nak tala ayat ni. Pasal apa hang tak baca daripada awal sampai akhir? Kan? Jadi bila kata Rasulullah Muhammad yalah, itulah bila kebaikan ni. Ada nak tanya apa? Nak ni Ada nak okey. Jadi itulah kita sebut mudah ya kita nak jawab. Bila satu kebaikan ini, satu perkara yang kebaikan nak dibawa ni akan ada saja negatif ataupun yang akan menghukum ni tak betul, ni tak betul. Itu sebagai tanda perkara itu adalah perkara yang baiklah. Ya, kerana perkara yang baik ini tidak disukai oleh syaitan, maka syaitan akan berusaha untuk menghalanginya. Kalau perkara itu perkara yang tak baik, maka syaitan akan suruh supaya perkara itu mudah dibuat. Baik muslimin, muslimat, para pensyarah yang saya hormati sekalian, saya kira dah 9.58, sekejap lagi saya nak masuk pula yang mesyuarat PPU. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sahabat yang sudi bersama dengan kita dalam perkongsian pada pagi ini, dan jangan lupa isi form tersebut dan kita akan submit kepada jawatankuasa ULKS yang untuk mendapat 1 jam kursus ya. Dan mudah-mudahan perkongsian kita pada kali ini beroleh manfaat ya, dan menjadi panduan kepada kita, khususnya diri saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diri saya yang bercakap ni, kerana yang bercakap ni lebih utama, lebih berat daripada yang mendengar. Kerana Allah sebut kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kesalahan bagi siapa yang kabura maqtan indallah, di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun. Dia bercakap, dia bagi nasihat, dia bagi tahu ni baik, ni kena buat, yang ni larang. Tapi dia tak buat apa yang dia cakapkan itu, maka itu lebih besar kesalahan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada saya untuk melaksanakan apa yang saya sebutkan sebentar tadi. Juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan, taufik hidayah kepada kita semualah untuk memperbanyakkan amal soleh, khususnya dalam bulan yang mulia ini, memperbanyakkan baca Quran. Cuma saya nak selit sikit infak Ramadan, ya, anjuran dari unit kemanusiaan yang tungnya berada dekat dengan Pashkat. Ya, tuan-tuan boleh ambil peluang dalam bulan Ramadan ini untuk membantu warga KV kita ni yang merupakan asnah lah dalam kalangan pelajar, pekerja swasta. Ya, kita nak bantu mereka dalam bulan Ramadan ni, kerana kita sedia maklum kelebihan infak Ramadan ini, masya-Allah tabarakallah. Ya, infak di luar Ramadan pun besar dah, dalam bulan Ramadan ni lagilah besar pahala. Jadi gunakan peluang untuk kita nak membantu, kerana kita bila membantu kepada yang lebih memerlukan itu, maka itu lebih utama dan lebih aula dalam kita membantu. Baik, jadi tepat jam 10 pagi
Jadi saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan, boleh jadi ada kesilapan, terkasar bahasa, ya, dan perkara-perkara yang menyinggung perasaan itu, saya minta mohon ampun dan maaf. Jadi segala itu dahulu untuk perkongsian pada kali ini, mudah-mudahan beroleh manfaat dengan jaran, beroleh pahala yang besar dalam bulan Ramadan Mubarak ini. Baik, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa isi form kerana kita akan pering kehadiran ini untuk mendapat 1 jam kursus. Jadi sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua atas kesudian bersama dengan kita pada pagi ini.